Saya pertama sekali mau bahas berkenaan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi berkenaan dengan pemberian hak kerakyatan kepada seorang anak yang dilahir di luar negara dan hanya ibunya sahaja merupakan rakyat Malaysia. Kerana berdasar kepada itu sahaja, maka dia tidak dapat menjadi rakyat Malaysia. Pertama sekali saya nak sebut, ini merupakan satu diskriminasi di mana disebut oleh rakan saya sebelah saya ini, diskriminasi terhadap wanita. Jadi kepada saya, untuk menghukum kaum wanita, anak mereka tidak akan menjadi warga negara semata-mata kerana mereka bernikah dengan orang luar dan anak dilahir di luar negara. Ini satu bentuk diskriminasi yang tidak sepatutnya wujud dalam masa kita berada dalam tahun 2021. Pada saya ini satu medieval thinking, ya, medieval thinking, dan dia memang begitu jelas sekali merupakan diskriminasi terhadap kaum wanita. Saya terbaca dalam satu laporan dalam internet berkenaan dengan jin ataupun DNA seorang anak yang dilahir kepada ibu bapa. Sebenarnya daripada segi darah dia 50-50. Tak ada pula kalau ada keluar anak, maka bapa tu mungkin mempunyai 70% ke daripada darah dia dan wanita 30%. Tak betul tu. Dia 50-50. Kalau ini merupakan satu perkara yang telah pun dikaji dan didapati betul, maka tidak bangkitlah soal seseorang itu dia tidak merupakan pure kepada negara itu kerana ibunya melahirkan dia di luar negara dan dianggap sebagai bapaknya itu orang luar negara, makanya dia berhak untuk menjadi orang kata apa, warga negara bapaknya. This is medieval thinking, ya, dan tidak sepatutnya pun dilayani pada tahun 2021. Sebab itulah saya tidak bersetuju kalau sekiranya kerajaan membuat rayuan di atas keputusan yang telah dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi, ya, dan langsung tidak bersetuju. Kenapa? Kebiasaannya lah, ya, kebiasaannya iaitu rayuan ini selalunya diberikan kepada pihak defendant, ya. Kalau di peringkat Mahkamah Tinggi, ya, hakim telah mendapati bahawa seseorang itu berjaya dalam dia membawa satu kes terhadap kerajaan ataupun dia minta kepada hakim untuk membuat satu keputusan. Kalau dianya tidak memihak kepada orang yang merayu, maka saya kira hak untuk merayu itu diberikan kepada orang yang bawa kes terhadap kerajaan. Tapi apabila Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan, maka kepada saya kerajaan tidak perlu merayu, ya, tidak perlu merayu kerana seperti saya sebutlah, rayuan itu selalunya diberikan kepada orang yang kalah dalam kes dia membawa terhadap kerajaan ataupun kerajaan mendakwa dia di bawah akta kanun kesesaan. Jadi saya mintalah kerajaan adalah ihsan, ya, terhadap kaum wanita kita dan juga kepada anak yang tidak berdosa. Anak ni bukan dia boleh minta dalam perut mak dia memohon supaya dilahir di Malaysia, ya. Dia tidak ada keupayaan. Dan bukan sahaja kita melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita, tetapi juga kita melakukan satu kesalahan kepada
bayi yang dilahir yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu langsung bahawa kalau dianya dilahir di luar negara, maka dia tidak boleh menjadi warga negara Malaysia. Saya terbaca jawapan yang telah diberi iaitu oleh pihak kerajaan, mengatakan iaitu bahawa tidak boleh ada dua dui warga negara. Setahu kita, seorang bayi itu apabila dia membesar, umur dia 18 tahun, dia boleh buat keputusan sama ada mahu menjadi warga negara di negara yang dia dilahir ataupun mahu menjadi warga negara mengikut ibu dan bapa dia. There is a choice given kepada mereka yang sudah sampai kepada umur 18 tahun. Kalau itulah jawapan kementerian kepada pihak yang memohon untuk menjadikan anak dia warga negara Malaysia, iaitu kerana awak dilahir di luar negara, maka you are the citizen of the country where you were born, I think that's not right. Ya, kerana hak memilih untuk menjadi warga negara akan terdapat kepada seorang individu apabila dia berumur 18 tahun.